berkaitan dengan ayat Quran yang kita dapati dalam mimpi. Adakah ianya boleh diamalkan untuk tujuan perbuatan ataupun apa-apa? Wallahu a'lam. Mimpi, kalau mimpi tak boleh. Di Paguh, Muar Paguh, ada seorang imam, isterinya sakit, anaknya sakit. Bila saya ubatkan, ada jin dalam badan anak dan isterinya. Jin itu saya suruh keluar, saya paksa keluar, dia tak boleh keluar. Akhirnya jin itu bila dah sakit, dia bagi tahu, saya boleh keluar Ustaz, satu syarat. Amalan-amalan yang dicatat oleh ayahnya dalam buku itu harus dibakar. Amalan apa? Amalan yang aku ajar. Jadi saya jumpa si ayah ni. Ini seorang imam di sebuah masjid ni. Yang minggu dia lah baca, tiap jemaat dia baca khutbah. Saya dah bagi tahu, imam ni kata mana boleh. Sebab ini guru saya yang ajar ketika saya tidur. Guru saya ni wali Allah. Susah. Mana wali Allah? Itu bukan kerja wali, itu kerja syaitan. Sampai sekarang isterinya meninggal, dia sakit. Saya cakap dengan anak dia, awak curi bakar. Anak dia takut, tak berani. Tak berani Ustaz, tak berani. Nanti ayah tahu lagi teruk. Tak apalah, kalau awak bakar ni, ayah awak boleh sembuh, awak pun boleh sembuh. Tapi si anak tak berani. Jadi dalam mimpi ni kebanyakannya syaitan. Memang ada mimpi yang betul, utamanya kalau selalu datang. Bukan saja mimpi, orang kawan saya belajar sama-sama tarekat Ahmadiyah. Guru kami bernama Haji Syaib di Kota Baru. Dia daripada Kedah. Oleh kerana Kedah ke Kota Baru tu jauh, jadi dia jarang jumpa guru. Dia zikir-zikir kat rumah tak puas. Dia buat pondok kecil dekat kaki Gunung Cerai. Makan minum kawan-kawan kadang antar. Kalau tak dia berlapar. 2 tahun. Bila dah habis 2 tahun, saya jumpa dia. Dia ceritalah perjalanan dia 2 tahun di tepi hutan. Dia kata tarekat dia Ahmadiyah, dia sudah tambah Ahmadiyah Qadiriyah. Saya tanya kenapa? Pak, ketika saya keluar di dalam hutan ni, Syekh Abdul Qadir Jailani datang hari-hari jumpa saya, dia ajar saya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani lah guru saya. Kata saya, Ustaz itu syaitan. Dia tak percaya. Saya tengok sendiri, memang Syekh Abdul Qadir Jailani itu tak menasabah, Ustaz. Akhirnya betul tuan-tuan, memang itu syaitan. Bila dia bertikar-tikar, dia jatuh. Dia kata jatuh tu bukan apa, dia kata dia fana. Itulah fana syaitan. Itu datang depan-depan. Kemudian dia mengaku dilantik oleh majlis wali-wali seluruhnya. Dia hadir dalam mesyuarat wali-wali seluruhnya. Semua wali seluruhnya sepakat lantik dia sebagai ketua wali seluruhnya dengan title Sultanul Arifin. Ini memang syaitan, tuan-tuan. Ahli zikir pun tertipu. Jadi amalan dalam mimpi ni tak usah diguna. Tak boleh. Itu terkandung dalam hadis Nabi. Aku tinggalkan 2 perkara. Kalau kamu pegang teguh, tak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnata rasulih. Itu kita pegang. Tak boleh. Nampak-nampak, dengar-dengar, mimpi ini semua tak boleh. Tak boleh pakai. Dengar-dengar pun tak boleh. Nampak pun tak boleh. Seorang budak kampung saya, dia ni orang miskin. Dia berjalan mengembara, jadi gelandangan. Tibalah dia di Sabak Pernam. Dia kenal seorang guru besar di situ, guru besar sekolah. Guru besar ni bagi peluang dia untuk kendali kantin sekolah. Sekejap aja dia dapat kumpul uang 70,000. Daripada miskin ke dana, jadi dapat duit 70,000. Tiba-tiba kawan dia tipu. 70,000 ni sekelip mata hilang. Dia nak jadi gila. Dia cerita dengan saya, ketika dia nak gila tu, dia dengar suara, buat apalah awak fikir duit 70,000. Lebih baik awak fikir sebut Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti awak tak susah, rezeki awak bertambah. Dia pun ikut suara tu. Mula-mula dia takut, tanya Pak Imam masjid-masjid sekitar. Pak Imam tanya dia balik, dengar sebelah kiri ke sebelah kanan? Dia kata sebelah kanan. Oh, kalau sebelah kanan ini betul. Kata saya kanan kiri tu kan jauh. Dia pun ikutlah Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia dengar suara, engkau jangan duduk di Sabak Pernam, engkau pindah Johor Bahru. Dia pindah Johor Bahru, dia duduk dekat Pasir Gudang, dekat kilang-kilang. Di sana dia dengar, engkau buka gerai roti canai, nanti laris. Dia pun buka depan rumah sewa dia roti canai. Melambung, tuan-tuan. Dalam masa 3-4 tahun dia sudah dapat kumpul hampir 100,000. Dia dengar suara, sekarang engkau cepat-cepat buat pasport antarabangsa dan ambil tiket kapal terbang ke Jakarta. Nanti di sana ada seorang pemuda tunggu awak di pintu. Dia pun buat keluar daripada lapangan terbang. Memang betul, orang tu dia kenal dia, nama awak si Pulan-Pulan. Ya, mari ikut. Ajak naik kereta, bawa, tak bercakap sampai Masjid Demak. Engkau duduk di sini 3 malam. Hari yang keempat saya datang bawa balik. Berlakulah kawan saya ni, ya tuan-tuan, bila dia masuk Masjid Demak, dia nampak di tiang tatal tu, nama dia bin
bimbing, akhirnya Sunan Kalijogo. Jadi kawan saya ni kata, Ustaz, rupanya saya ini anak cucu Sunan Kalijogo, wali besar Wali Songo. Dia pun balik, bila dia balik 3 bulan, dia dalam masa 3 bulan tu dia pergi masjid, sama orang semayang jemaat, semayang berjemaah, semuanya telanjang, semua telanjang, rupa macam kera, macam ular, macam babi. Orang pun daripada iman kepada makmum tak ada rupa orang. Dia tengok orang pergi balik hilang pun semua telanjang 3 bulan. Akhirnya lepas 3 bulan hilang. Suara itu bagi tahu, sekarang masa yang awak mengubat orang. Kawan saya ni cakap, saya tak tahu. Tak apa, nanti saya ajar. Malam itu tiba-tiba jiran dia sakit perut. Dia dengar suara, engkau ubatkan. Aku tak tahu. Suruh baca selawat Nabi sekian. Jiran tu baca selawat Nabi sebanyak itu sembuh. Kejap saja dia jadi pawang yang terkenal. Orang pejabat agama pun percaya pada dia. Dia ini wali Allah. Barang-barang yang hilang apa saja dia boleh tahu, boleh bertemu. Memang hebat. Akhirnya sikit-sikit dia dengar suara. Sembahyang ini satu waktu markanya 6, 5 waktu markanya 30. Awak ngubat orang seorang markanya 6. Kalau hari itu awak ngubat 5 orang, payah sembahyang. Ini dah mula. Akhirnya tuan-tuan, bila jumpa saya, dia memang tak semayang. Saya ikut ke mana-mana. Dia ngubah orang sampai Kedah, saya pun ikut. Memang tak semayang. Rupa-rupanya anak angkat dia pun cerita dengan saya. Bukan saja tak semayang, Ustaz, puasa pun tidak. Ini syaitan. Akhirnya dia cerita dengan saya. Sebenarnya dia dah pangkat wali Allah yang besar di Asia Tenggara. Nanti dia mati umur 150 tahun. Kubur dia lebih hebat daripada makam Wali Songo. Tapi tuan-tuan, dia mati umur dalam 67, mati tahun 2014. Saya mati-matilah ajak dia tobat. Dia tak mau. Ustaz apa tahu, Sunan Kalijogo selalu menasihatkan saya buat itu, buat ini. Kata saya, itu syaitan. Sunan Kalijogo sudah meninggal. Dia tak percaya tuan-tuan. Tapi yang peliknya, beberapa orang alim lepasan Azhar ikut dia. Saya jumpa orang alim ni. Orang alim tu pula salahkan saya. Ustaz mana tahu. Mati betul. Dia kata gigi dia ni, pinggang gigi dia dah jatuh. Dia kata tak lama lagi gigi dia akan tumbuh macam budak. Manalah ada. Semua tak berlaku. Ini dia nampak berdepan-depan. Apatah lagi mimpi. Tak usah diikut ni. Cukup dengan Quran dan Sunnah. Kalau berlaku macam itu, perlu kita dampingi orang-orang alim, minta nasihat. Kalau tidak, nanti memang sentiasa. Kalau kita tak berjaya, ditipu nanti anak isteri kita. Dia tak habis macam tu. Tapi itulah, kalau baca doa kunut 13 kali, insya-Allah. Baca doa kunut 13 kali, insya-Allah benda-benda ini tak akan berlaku. Dan saya sendiri pun pernah dipengaruhi oleh seorang pawang yang hebat. Saya pun teringatlah pesan guru saya, baca doa kunut 13 kali. Pada satu malam saya tak sedar ni, saya baca banyak kali doa kunut ni. Bukan 13 kali, 13 habis, 13 kali lagi baca lagi. Tepat waktu subuh, masjid di dekat rumah saya itu, bang, hamba Allah ni datang tergesa-gesa. Dia kata, Ustaz, saya dapat arahan dalam rumah Ustaz ni ada 70 ekor jin diantar oleh sepulan-sepulan musuh Ustaz. Lalu lepas sembahyang subuh dia cerita. Kata saya, kalau betul awak halau lah. Dia halau lah cara dia. Tapi masa itu saya dapat tahu kemungkinan besar memang dia nak awan saya, gunakan jin-jin dia. Sebab itu saya baca doa kunut 13 kali, berulang. Besok paginya dia datang lagi masa yang sama. Lalu dia tanya saya, macam mana Ustaz ni, asyik diserang saya. Apa nak susah? Kita dah berzikir, kita dah bertuhankan Allah. Saya serah pada Allah lah. Baik buruk, tak boleh lah macam tu. Mungkin Ustaz boleh, anak isteri sama saja. Takkan saya sendiri, anak isteri saya pun saya serah pada Allah. Dari situ saya dapat tahu, yakin memang dia nak kuasai saya. Tapi bila saya baca doa kunut 13 kali, rahsia dia tak saya tahu. Memang betul. Betul dia nak kuasai saya. Tapi tak berjaya. Kerana saya baca doa kunut 13 kali, saya semen tobat, semen hajat, minta kepada Allah, baca surah Ra'du. Walaupun ada riwayat surah Baqarah, tapi surah Ra'du itu dalam pengalaman saya memang antara surah yang baik untuk peniding sihir. Lagi satu, surah Ar-Ra'du ni, kalau ada orang yang sakit susah meninggal, gunakan surah Ar-Ra'du. Caranya macam mana? Sembahyang taubat, ya Allah ampunkan dosa aku, dosa hamba-Mu ini yang sakit ini. Macam mana pun besarnya dosa aku, dosa dia, macam mana banyaknya dosa aku, dosa yang Kau ampunkan ya Allah.
Lepas tu sembahyang hajat supaya dimudahkan kewafatannya. Lepas tu baca surah tu. Doanya doa kunut 13 kali. Biasa saya buat macam ni. Belum sempat saya balik, sakit ini dah meninggal. Padahal terlantar 2 tahun. Yang paling lama 11 tahun. Di mana? Di kampung. Satu kampung dekat Pekan. Kampung apa tu dekat Pekan. Saya lupa nama kampung tu. Seorang makcik 11 tahun terlantar. Tidak sedar di atas katil. Tapi peliknya makan minum macam biasa. 11 tahun. Bila saya buat macam itu, dalam masa 2-3 hari makcik ni meninggal.